Isu KWSP, ini jawapan muktamar Tengku Zafrul. Adakah usaha tutup isu SPRM dari Parlimen? Batalkan MOU, Lim Kit Siang sembang kari? Kenapa UMNO perlu fikirkan PAS? Tolak PAS, Hadi buka mulut nasihat UMNO. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz bertegas menolak pengeluaran tambahan daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dengan berkata ia hanya akan membebankan generasi akan datang yang perlu menjaga warga emas tanpa simpanan persaraan. Kerajaan sebelum ini membenarkan pencarum menggunakan simpanan KWSP sebagai langkah kecemasan untuk menghadapi kesan wabak penyakit berbahaya. Dengan banjir teruk yang melanda sebahagian negara baru-baru ini, selain wabak yang berterusan, timbul gesaan agar satu lagi pusingan pengeluaran dibenarkan. Ini adalah program dua biasa yang telah mencapai tujuannya dan mesti berakhir dengan muktamad, kata Tengku Zafrul dalam kenyataan yang dilaporkan. Beliau berkata, kerajaan akan terus membantu mangsa banjir untuk bangkit, tetapi pengeluaran KWSP tidak akan menjadi sebahagian daripada bantuan berkenaan. Dalam kes KWSP, kita tidak boleh terus bersikap populis dengan mencari jalan mudah membenarkan pengeluaran tambahan, lebih-lebih lagi apabila kerajaan telah menyediakan pakej bantuan banjir terbesar dalam sejarah. Pertimbangkan akibat jangka panjangnya, khususnya kepada anak cucu kita yang bakal mewarisi bebanan menyara kehidupan warga emas di negara ini yang tidak mampu menanggung persaraan sendiri. Bencana banjir bukan tidak pernah berlaku. Pada 2014, apabila banjir teruk melanda beberapa negeri termasuk Pahang dan Kelantan, kerajaan bertegas tidak membenarkan sesiapa menyentuh 1 sen sekalipun daripada simpanan persaraan mereka. Beliau juga menegur pihak yang menggesa agar pengeluaran tambahan dibenarkan dan cuba mendorong orang ramai berbuat perkara yang sama. Biar saya jelaskan, kerajaan yang pertama sekali mengutarakan idea ini pada 2020 dan ia dibolehkan setelah dipertimbangkan secara berhati-hati dan melalui penilaian keuangan dan ekonomi yang teliti. Suara-suara yang kini mendorong rakyat dalam isu ini tidak pernah terlibat dalam keputusan itu, maka mereka tidak maklum mengenai pelbagai analisis komplikasi dan impak. Namun, pihak-pihak yang memprovokasi ini bertekad untuk mengeksploitasi situasi ini dan menekan KWSP dan kerajaan. Menerusi pelbagai pusingan pengeluaran, 101 bilion ringgit telah disalurkan kepada 7 juta pencarum KWSP. Ini mengakibatkan hampir separuh daripada pencarum, kira-kira 6 juta, kini hanya ada kurang RM10,000 bagi persaraan mereka, katanya. Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang mempersoalkan apakah terdapat usaha untuk menutup isu yang melanda Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dia juga mempersoalkan pendirian Jawatan Kuasa Pemantau SPRM apabila mereka dilihat gagal mengambil tindakan berikutan peletakan jawatan ahli ekonomi. Profesor Edmund Terence Gomez daripada panel perundingan dan pencegahan rasuah PPPR. Gomez meletakkan jawatan selepas mendakwa panel tersebut gagal bertindak terhadap dakwaan pemilikan kira-kira 2 juta unit saham oleh Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki dalam sebuah syarikat senarai awam. Azam setakat ini belum menjawab permintaan untuk memberikan komen. Gomez berkata dia membangkitkan isu itu beberapa kali dengan pengerusi PPPR Burhan Dollah dan pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM Abu Zahar Ujang, tetapi tidak diendahkan. Burhan sebaliknya membidas Gomez dengan memintanya supaya tidak menggunakan panel itu untuk agenda politik, manakala Abu Zahar dalam temu bual dengan Sinar Harian mencadangkan agar Azam bersemuka dengan Gomez. Lim berkata Abu Zahar jelas tidak faham kerana isu berkenaan adalah membabitkan Azam dan bukannya Gomez. Peletakan jawatan Gomez yang mengejutkan hanya menyoroti isu membabitkan Azam. Selama lebih 2 bulan, dakwaan serius telah dibuat terhadap Azam menjejaskan peranan dan tugasnya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, malah menimbulkan keraguan terhadap usaha anti rasuah SPRM, kata pemimpin DAP itu. Lim mempersoalkan mengapa Azam masih belum menjawab dakwaan itu dan tiada tindakan diambil oleh Jawatan Kuasa Pemantau SPRM. Tambahnya, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob juga tidak mengambil perhatian terhadap isu berkenaan. Apa yang telah dilakukan oleh Parlimen mengenai dakwaan ini? Adakah terdapat kuasa gaib yang sedang bekerja untuk menutup isu ini dan adakah kuasa gaib ini sampai ke Parlimen dan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, katanya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zarkashir berkata DAP tidak akan berani membatalkan perjanjian persefahaman MOU dengan kerajaan
kerana setiap wakil rakyat Pakatan Harapan dijangka menerima peruntukan besar tahun depan di bawah kerangka perjanjian itu. DAP tidak akan berani batalkan MOU dengan kerajaan kerana setiap wakil rakyat Pakatan Harapan dijangka dapat peruntukan 2.8 juta ringgit awal tahun 2022 di bawah MOU tersebut. Dikatakan suku terakhir tahun ini wakil rakyat Pakatan Harapan sudah terima RM600,000 daripada kerajaan. Ia dimasukkan terus ke akaun Pusat Khidmat Wakil Rakyat Untung Besar DAP, dakwanya. Bila mengulas kenyataan veteran DAP Lim Kit Siang yang mahu gabungan pembangkang itu memutuskan sama ada akan meneruskan MOU dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sekiranya beliau tidak menunaikan janjinya, termasuk menggubal undang-undang untuk mengharamkan katak politik di negara ini menjelang mesyuarat pertama sesi kelima Parlimen pada awal 2022. Puan berkata, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu tidak layak mengugut kerajaan kerana Pakatan Harapan dan DAP merekodkan kekalahan memalukan pada pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak. Berani DAP membatalkan MOU antara Pakatan Harapan dengan kerajaan. Lim Kit Siang tidak perlu sembang kari. Rakyat tidak akan percaya cakap Kit Siang. Sebab itu DAP kalah teruk di Melaka dan Sarawak. Di Melaka, DAP mengalah bila PKR terima katak seperti Idris Harun, bekas adun UMNO, katanya. Puan berkata, dengan rekod terburuk Pakatan Harapan, kerajaan perlu menilai sama ada MOU itu masih relevan. Kenapa bagi nyawa pada Pakatan Harapan yang kalah di Sarawak dan Melaka? MOU itu hanya persefahaman, bukan perjanjian yang ada legal binding, katanya. Pada PRN Melaka, Pakatan Harapan hanya memenangi 5 daripada 28 kerusi yang ditandingi berbanding 15 kerusi yang dibenangi pada PRU 14. Sementara di Sarawak, gabungan itu hanya menang 2 kerusi menerusi tiket DAP, manakala PKR dan Amanah tewas di semua kerusi yang ditandingi. Pada PRN Sarawak 2016, DAP menang 7 kerusi, manakala PKR menang 3 kerusi. Veteran UMNO tidak mahu parti itu terlalu sibuk bercakap mengenai perjuangan parti lain, sebaliknya fokus untuk memperkukuhkan dalamannya sendiri. Pengerusinya Othman Desa berkata, sudah terang lagi bersuluh PAS memilih bersatu berbanding UMNO. Malah UMNO sendiri sudah jelas pendirian untuk tidak mahu bekerjasama dengan bersatu menjelang pilihan raya umum ke-15. Kenapa nak menaruh harapan dengan PAS? Kita orang UMNO kena fikir kukuhkan parti untuk hadapi PRU. Orang lain tu langsung tak fikir kita, tak mahu kerjasama dengan kita. Kenapa kita nak fikir-fikir? Katanya kepada portal FMT. Biarlah PAS fikir cara dia. Sebab kita dah tawar macam-macam, tetapi dia masih dengan cara dia. Kita kena perjelas perjuangan kita kepada umum. Jangan kita perjuang orang yang tak jelas. Kata beliau merujuk kepada kenyataan PAS bahawa parti itu akan terus memperkasa mufakat nasional dan pada masa sama mempertahankan Perikatan Nasional. Timbalan Ketua UMNO bahagian Rembau, Khairi Jamaluddin semalam berkata, UMNO tidak patut bertindak terburu-buru memutuskan hubungan dengan PAS dengan menarik diri daripada mufakat nasional. Saya rasa kita UMNO dan PAS sudah serasi. Saya pun sudah serasi dengan PAS dalam Jemaah Menteri. Kita ada kerjasama yang baik, jadi biarlah kita fikir dengan baik mengenai perkara ini dan jangan membuat apa-apa keputusan dengan terburu-buru, katanya dalam satu wawancara khas disiarkan di UMNO Online. Beliau menjawab gesaan beberapa pemimpin UMNO supaya hubungan dengan PAS dipertimbangkan semula selepas parti itu menolak kerjasama dengan UMNO dalam pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini. Antaranya termasuk timbalan Ketua UMNO Johor, Nur Jazlan Muhammad, yang pada Jun lalu menyifatkan PAS berkemungkinan menjadi liability pada pilihan raya umum akan datang. Mengulas lanjut, Othman berkata, mengimpikan UMNO dan PAS duduk di dalam satu rumah yang sama ibarat angan-angan yang merugikan. Angan-angan ini satu benda yang merugikan. Orang UMNO kena fikir UMNO. Pemimpin UMNO yang tidak jelas dengan perjuangan dasar parti, baliklah ke pangkuan UMNO. Kukuhkan parti. Jangan bercakap terlampau menimbang perjuangan orang lain, katanya. Bukan kita cakap kena kuatkan parti, bermaksud kita tak mahu kawan dengan orang lain. Tak, kita nak kawan dengan semua, tetapi mereka yang tak mahu kawan dengan kita. Abdul Hadi Awang mendakwa majoriti anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO cenderung untuk terus bekerjasama dengan partinya di sebalik kedudukan PAS yang tekal meneruskan hubungan baik bersama bersatu. Justru Presiden PAS itu memberikan nasihat agar ahli UMNO mengikut keputusan dibuat MKT UMNO dan bukannya pandangan daripada pemimpin di peringkat bahagian. Malah Abdul Hadi berpendapat penetapan pendirian itu sepatutnya tidak mengikut acuan demokrasi barat. Saya difahamkan majoriti ahli MKT UMNO mahu bekerjasama. UMNO kena ikut pemimpin majlis tertinggi dia, bukan bahagian-bahagian. Bahagian-bahagiannya akar umbi, itu lain cerita. Kita tak boleh pakai demokrasi barat, kita kena ikut pimpinan lah, katanya kepada media di Marang, Terengganu. Terdahulu Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah itu ditanya sama ada dia yakin atau tidak UMNO mahu bekerjasama dengan mereka.
Status kerjasama PAS UMNO yang dimeterai melalui Muafakat Nasional terus menjadi tanda tanya ketika UMNO mendesak agar keputusan muktamad dibuat mengenai kedudukan Muafakat Nasional. PAS pula terus menegaskan pendiriannya untuk bekerjasama dengan kedua-dua parti secara serentak. Beberapa pemimpin atasan UMNO sudah membayangkan bahawa Muafakat Nasional sebenarnya sudah berakhir. Bagaimanapun, tiada sebarang ketetapan rasmi dibuat mana-mana pihak mengenai kerjasama tersebut. Sebelum ini, hubungan kedua-dua parti semakin tegang ekoran kegagalan mereka mencapai kata sepakat berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri di Melaka. Sementara itu ditanya mengenai bencana banjir yang berlaku di beberapa negeri baru-baru ini, Abdul Hadi berkata memang ada kelemahan di pihak kerajaan. Hal itu kerana katanya bencana tersebut adalah sesuatu yang tidak diduga. Saya tertarik melihat kerajaan bergabung dengan NGO-NGO yang turun ke lapangan bekerja secara bersungguh-sungguh. Cuma kita kena sedar yang bencana alam ini tak diduga. Apabila tak diduga adalah kelemahan-kelemahan tu, biasalah. Jadi jangan kita tumpu pada kelemahan saja untuk kritik dan hentam kerajaan saja. Sebaliknya, perlu bersama-sama menyelesaikan kelemahan itu, katanya.